Dan bukan dia kena tangkap masa dia pecah masuk. Dalam pejabat tu ada CCTV, orang tangkap dia daripada CCTV tu. Maknanya dia terror lah. Cuma mungkin dia tak perasan CCTV. Tu je. Sebab dia budak. Tapi untuk umur 11 tahun, bagi saya, berjaya buat macam tu, kira terror lah. Jadi cikgu pengetua kata, bila dia masuk daripada sekolah pengasih, dia masuk sekolah jubana, jumpa dengan pengetua, benda mula sekali pengetua nak tengok dia ni terror. Level mana terror dia tu sampai 28 biji rumah. Pengetua ambil ni, pedai ayam tu, padlock tu, solek tu, balik bagi, lempak bagi dia. Hang buka aku nak tengok. Dia boleh buka pedai ayam tu hanya menggunakan pin 2 tu sekelip mata sahaja. Terror tak terror dia. Dan aku tahu hangpa semua tak terror. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pergi satu sekolah. Tak tahu hangpa biasa singgah ke tak. Tapi kalau hangpa singgah sebagai lawatan bolehlah. Janganlah pergi singgah masuk. Sekolah dia adalah Sekolah Juvana Sungai Besi. Pesan saja sebab tengok tanjak tu macam ada. Saya singgah dekat sekolah Juvana Sungai Besi. Saya duduk tahun situ bagi kuliah. Tengah saya bagi kuliah, habis saya bagi kuliah, cikgu besar dia, pengetua dia mai. Sebab sekolah Juvana untuk budak 13 tahun ke atas sampai umur 18 haji. 18 tahun ke atas dia kena keluar masuk penjara. Boleh faham ah? Maknanya budak-budak yang duduk dekat sekolah Juvana Sungai Besi ni, mereka adalah budak-budak yang buat kesalahan jenayah penjara, tapi sebab umur muda mereka kena masuk duduk dalam sekolah tu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan keturunan kita daripada lalu benar tu. Amin. Jadi bila saya pergi situ, lepas saya dah bercakap, pengetua dia kata dekat saya, Ustaz tahu dekat depan Ustaz salah seorang tu, ada seorang budak, dia kena tangkap masa tu umur dia 11-12 tahun. Dia kena tangkap, dia kena masuk sekolah pengasih dulu. Lepas tu, hukuman dia masih berterusan, dia masuk sekolah jubana. Umur dia 13. Cikgu besar dia, pengetua dia kata, Ustaz Don tengah bercakap, dalam tu ada seorang budak. Dia kena tangkap masa tu umur dia 11-12 tahun. Ketika dia kena tangkap itu, dia telah ada rekod jenayah pecah rumah sebanyak 28 biji rumah. Hamba susah buat terkejut, bawa tenang. Hamba buat terkejut macam hamba Tok Wali pula. Bawa tenang. Maknanya budak ni seawal 11-12 tahun dia telah melakukan kes jenayah, dan kata pengetua, Ustaz, budak ni terror tak terror? Kalau dia pecah masuk satu rumah, dia boleh bawa keluar daripada rumah tu kurang-kurang 2-3 ribu ringgit. Maknanya benda-benda yang dia curi tu benda-benda valuable. Tapi masa dia kena tangkap bukan masa dia pecah rumah, Ustaz. Dia kena tangkap masa dia pecah masuk pejabat. Dan bukan dia kena tangkap masa dia pecah masuk. Dalam pejabat tu ada CCTV, orang tangkap dia daripada CCTV tu. Maknanya dia terror lah. Cuma mungkin dia tak perasan CCTV. Tu je. Sebab dia budak. Tapi untuk umur 11 tahun, bagi saya, berjaya buat macam tu, kira terror lah. Jadi cikgu pengetua kata, bila dia masuk daripada sekolah pengasih, dia masuk sekolah jubana, jumpa dengan pengetua, benda mula sekali pengetua nak tengok dia ni terror. Level mana terror dia tu sampai 28 biji rumah. Pengetua ambil ni, pedai ayam tu, padlock tu, solek tu, balik bagi, lempak bagi dia. Hang buka aku nak tengok. Dia boleh buka pedai ayam tu hanya menggunakan pin 2 tu sekelip mata sahaja. Terror tak terror dia. Dan aku tahu hangpa semua tak terror. Termasuk diri saya. Dia tak terror. Maknanya bila dia boleh buka lagu tu, dia terror lah. Kita tak terror. Kita kena mengaku ada benda yang kita tak terror. Dia boleh buka semua jenis pedai ayam bagi kat dia boleh buka. Kemudian pengetua tanya dekat dia, kalau macam tu, apa benda yang hang pakai yang hang boleh buka pejabat tu? Sebab pejabat tu tak ada pedai ayam. Pejabat tu pakai 6 digit nombor password. Okey, titik dulu, kena habang dulu bagi semua orang tahu kat sini. Saja bagi hampa gerun sikit supaya hampa berakai. Orang kata, apa dia? Sekolah jenis macam ni,
polis akan 24 jam masuk. Contoh, katalah contoh, saya duduk dekat Bangi, tahu-tahu ada orang pecah masuk dekat Kajang. Depa trace orang yang dekat Kajang yang pecah masuk ni, link dia dengan geng-geng sekian-sekian nama geng. Geng tu biasa kena tangkap, duk ada dalam sekolah juvana. Polis akan tala pergi sekolah juvana tu dulu, cari budak ni dulu. Panggil dia masuk bilik, integrate dulu dengan dia. Tapi sebab depa budak, dia tak ada sampai hentak meja, patahkan kerusi, tak ada. Dia cuma geretak saja sebab nak dapat tahu. Ni geng hang. Hang bagi tahu kat aku berapa orang lagi duk ada. Tu sekolah ni. Dan sekolah ni juga tempat orang nak tahu kaedah-kaedah terbaru, perancangan-perancangan orang-orang yang tak berapa sihat ni lah, kita kata. Nak tahu cara pecah rumah yang baru lagu mana, nak tahu cara tahu password baru macam mana. Semua tahu tentang situ. Budak-budak ni akan cerita, dia akan bagi tahu geng dia. Okey, titik dulu. Saya sekadar nak memanjangkan cerita yang saya dapat daripada Pusat Pungutan Zakat belah wilayah persekutuan. Saya tahu ni duk ada live, saya tahu benda ni ada, saya cuba berlapik supaya tidak ada mana-mana pihak, cuma sekadar peringatan saja untuk kita. Dengar elok-elok. Kita sambung cerita budak tu, tak habis lagi cerita budak tu. Tapi nak alang-alang dah duk sebut kata sekolah ni kena integrate apa duk main bala tu, saya bagi tahu siap-siap supaya kawan-kawan beringat, supaya orang perempuan ni masa depan banyak lagi duk ada, pilih laki yang elok-elok untuk diri hamba. So pilih cemerkap ikut dan. Pengetua tu habaq dekat saya, dia kata, "Ustaz, kita bila duduk di sekolah juvana ni, ada dua benda yang kita jadi problem untuk kita. Satu, problem yang orang semua maklum. Apa dia? Budak bermasalah, macam mana kita nak settlekan dia. Okey, boleh faham budak ada buat problem, macam mana kita nak stop problem. Budak-budak kadang-kadang budak pandai. Budak sekolah sains, budak kelas sains, budak kelas akaun, budak yang skor. Dia jadi tak reti nak beza antara benda yang boleh merosakkan masa depan dia dengan benda yang boleh bagi kebaikan pada dia. Dia tak boleh beza. Okey, itu satu problem. Dan itu nanti kita cerita sekali lagi. Problem yang kedua ni antara problem yang besar juga. Apa dia? Setiap budak dia akan ada keinginan berubah. Bila mana dia berubah, dia perlukan bantuan keluarga. Ada budak-budak yang masuk sekolah juvana ni, Ustaz, mak bapak tukar alamat, tukar nombor telefon, sekolah tak boleh cari keluarga dia di mana. Bila dia habis urusan dia dekat sekolah juvana, cikgu tak boleh ambil bela dia apa semua, tak boleh. Jadi orang hantar dia luar pagar aja. Dia keluar pagar, pintu pagar tutup. Dia keluar pagar tu tak ada siapa nak ambil dia, dia tak tahu nak pergi mana, dia cari keluarga dia pun. Dia faham kata keluarga hang dah tak duduk dah dekat Sungai Besi, tak ada dah yang dekat Puchong, tak ada dah. Dia tak tahu nak belah pergi mana. Dia akan pergi balik jumpa geng dia, dia akan jadi lingkup balik. Okey, tapi nanti dulu saya nak abang dekat yang kes nombor 2 ni. Apa dia? Rupa-rupanya ada geng-geng penyangak-penyamun di luar sana. Mereka tahu ada budak yang akan dibuang daripada keluarga, atau budak-budak yang mana masuk Henry Geni atau sekolah juvana ni, depa sendiri sedang depa tak ada masa depan. Sedangkan ada. Sebab saya bagi tahu contoh, Allah tak akan bagi kat kita Quran, melainkan Quran akan jadi panduan kepada kita. Allah sebut dalam Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Ayat 111 surah Yusuf. Ayat last sekali surah Yusuf, muka surat kiri bawah sekali. Allah kata apa? Pada kisah para nabi ada pengajaran untuk kita. Apa makna laqad kana fi qasasihim ibratun? Ma makna ibrah? Ibrah apa maknanya? Ibrah ada 3 makna asas. Ain ba ra ta marbutah. Ain ba ra ta marbutah. Ibratun apa maknanya? Ada 3 makna asas. Pertama, penting. Jadi bila Allah kata pada kisah para nabi ada ibrah yang boleh diambil oleh orang yang ulul albab. Apa makna ulul albab? Orang ulul albab itu ialah orang yang ada lubbun, singular, lubbun, albab plural. Satu lubbun, banyak albab. Boleh faham?
Bila Allah kata kisah para nabi ada pengajaran pada ulul albab, apa makna lubun? Kalau payah sangat nak faham lubun tu apa, orang Melayu ambil bahasa Arab, dia sebut lubuk hati. Lubuk hati duduk tang mana? Bukan tang hati, dalam hati. Bila Allah kata kisah para nabi ada pengajaran bagi orang yang berfikir guna ulu hati, orang ni saja yang akan faham cerita para nabi. Orang lain ceritalah berbuih mulut pun dia buat tak tahu apa yang Allah nak bagi tahu dekat dia. Boleh faham? Ayana namun muslimin muslimat. Tengok sini elok-elok. Dalam surah Yusuf, Allah Taala sendiri cerita dekat kita Nabi Yusuf masuk penjara. Jadi masuk penjara bukan satu benda yang menjadi isu kepada kita, sebab ramai ulama juga yang masuk penjara. Masyarakat hari ini tak boleh terima orang masuk penjara. Dia rasa benda tu tak senonoh. Kita bagi tahu kata Allah bagi kita Quran, dia suruh kita pandu hidup dengan Quran. Bukan saya nak suruh orang masuk penjara, tak. Saya nak bagi tahu kata budak ni keluarga tak mau terima depa, dan ada penyangak-penyangak yang tahu kata depa ni akan ada orang buang. Maka akan ada satu tim akan rekrut depa. Bawa depa, bagi duit puluhan ribu untuk terus sambung buat jenayah secara bergaji. Bakar kedai supaya tokek kedai boleh claim untuk ambil insurans. Yang bayar, yang bakar kedai adalah orang yang keluar daripada sekolah Henry Geni, sekolah Juvana ni, yang diupah oleh tokek kedai itu sendiri. Salah seorang member kami ada yang terlibat. 4 orang pi bakar, polis sampai tembak 3 orang mati. Seorang lagi lari. Polis senang saja dengan manusia. Hang terror ganas lagu mana pun, hang akan pergi rumah mak bapak hang juga. Bila hang susah hati, polis tunggu depan rumah mak bapak dia. Dia pergi sampai, dia salam cium tangan mak dia. Dia nak larikan diri, dia keluar rumah, polis tangkap, lipat dia, hentak dia jatuh, ikat tangan dia, bawa pergi masuk penjara. Depa ni cerita. Siapa bayar? Tokek kedai bayar. Buat apa? Bakar kedai tokek kedai, samun kedai tokek kedai. Pasal apa tokek kedai kata? Hampa dah tak ada siapa nak bayar gaji hampa. Kami mau orang macam hampa. Tengok saya elok-elok. Sebab tu dalam agama Islam, dia suruh kita duduk dengan orang-orang baik. Bukan dia suruh kita jadi tok alim, bukan dia suruh jadi kita jadi orang tok wali. Dah. Kalau kita bersekitar dengan orang yang tak sihat, sampai ke hayat kita hujung nanti, kita tak boleh lari bergelumang dengan orang macam ni. Okey? Boleh faham? Baik. Sekarang kita sambung cerita tadi. Tengok muka masing-masing kecut pun dah lah. Jangan cuak, tak ada apa benda selagi kita tak buat benda yang tak elok. Selagi jaga diri dengan masjid, selagi duduk dengan surau, selagi duduk dengan jemaah, selagi sayang mak bapak, hormat guru, kejayaan milik kita. Jangan takut. Tengok elok-elok. Untuk pengetahuan semua, mungkin semua tak tahu, saya adalah pelajar beraliran sains tulen. SPM saya ambil sains. Saya ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Itu subjek saya. Sekadar maklumat. Kod-kod orang ingat saya mengaji sekolah agama, ambil agama semata-mata. Tak, saya pelajar sains. Sambung Tengok elok-elok. Budak tadi ditanya oleh pengetua, macam mana hang boleh buka pintu pejabat 6 digit nombor? Hang pakai apa alat canggih? Kami nak tahu. Sebab tadi saya dah bagi tahu di sini tempat nak dapat maklumat. Apa jawab budak tu? Cikgu, saya tak ada alat canggih, tapi saya ada sistem dia, cikgu. Macam mana sistem dia? Setiap hari, sebab umur dia 11 tahun, darjah 5, setiap hari saya akan kayuh basikal di hadapan pejabat tu. Siapa saja yang tekan nombor nak masuk, saya akan hafal nombor yang dia tekan. Sehari 1 nombor. Dia kayuh basikal, bukan orang tahu kayuh basikal. Tengok kawan tu tekan 6 digit, nampak tekan nombor 1 tu. Dia dah tahu dah, dalam 6 digit ada nombor 1. Budak tu kata dia kayuh basikal, dia tengok satu hari 1 nombor.
Jadi katalah kawan tu tekan, seorang masuk, tekan nombor, dia tekan 6 digit, dia tekan, tapi ada sekali tu dia tekan nombor 1. Budak tu tahu, okey, nombor 1 dah ada, dia tulis. Nombor 1 dah ada dah. Tapi tak tahu nombor 1 nombor yang keberapa daripada 6 tadi, tak tahu. Esok ulang balik, nak target nombor 1 ya. Lalu tengok, okey, nombor 1 dekat-dekat akhir. Sama ada kali yang ke-5 atau kali yang ke-6. Take note dah. Esok kayu basikal, target dah. Tak 5, 6. Tak 6, 5. Kayu, tengok tekan. Tet. Oh, kali ke-5 tu nombor 1. So, dia bubuh 6 digit tadi. Yang nombor 5, 1. Dia tulis dah. Ulang balik. Esok tu pula. 1 lagi nombor. Lagi. Ulang lagi. Confirmkan. Buat lagi. Dia kata, saya ulang nak dapatkan 6 digit nombor itu cikgu selama 1 bulan setengah. Punya terror dia. Kalau bagi saya, ni ibu-ibu yang ada lah. Ibu, bagi saya, budak ni seorang yang berjiwa besar. Dan seorang yang penyabar. Dia boleh sabar selama sebulan setengah nak dapatkan keputusan tadi. Jiwa dia besar. Hebat dia. Otak cerdik. Boleh hafal. Otak cerdik. Dia masuk, daripada pejabat ni dia boleh bawa keluar RM3,000. Orang tengok CCTV, cari dia, dapat tangkap, selesai, dia masuk sekolah. Sekarang dia ada dekat sekolah Juvana. Pengetua abang dekat saya, dia kata, Ustaz, satu benda yang saya tak suka nak buat, tapi disebabkan saya duduk sekolah ni, saya terpaksa buat hari-hari, Ustaz. Apa dia? Saya kena sebat budak-budak ni hari-hari, walaupun mereka tak ada buat salah. Pasal mereka duduk dalam sekolah tu. Sebat dia. Okey. Titik. Pengajaran. Tengok Tapi pengajaran kita dalam bentuk soalan. Soalannya ialah, budak pandai, budak berjiwa besar, pasal apa buat kerja lagu tu? Terikut kawan-kawan. Budak pandai boleh menilai, boleh membaca, jiwa dia besar, boleh sabar dan bertahan untuk nak dapatkan keputusan yang baik. Macam mana boleh terpengaruh dengan kata-kata kawan? Maknanya tak cukup pandai lah. Sebab apa? Saya tak tahu. Saya tanya soalan tu umum kepada semua orang untuk berfikir. Sebab, maaf, tengok tajuk kita ingat. Islam dan pendidikan dan hari ni. Tengok elok-elok. Kalau kita kata hari ni nak jadi pelajar pandai, kita kena latih supaya otak kita jadi bijak. Dia guna istilah dia IQ. Budak ni ada IQ tinggi. Kalau kata nak bina dan didik budak mempunyai jiwa yang besar supaya dia boleh kontrol negara, jaga negara, budak ni berjiwa besar. Apa sebab dia jadi macam tu? Kita tengok saya. Jawapan dia, saya maaf, ni sebab ada kakak-kakak dengan abang-abang, sebab tu saya cakap benda ni. Okey? Bukan maknanya hampa jahat, jangan silap. Aku bagi contoh, andai kata hampa terguris hati, aku boleh minta maaf lala ni juga. Kalau aku bagi contoh orang lain, jahanam hidup aku nanti. Boleh faham? Tengok sama macam kita di sekolah. Cikgu yang sama, hampa kan ada senior-senior. Apa saya bercakap, cuba relate dengan senior kita. Cikgu yang sama, classroom yang sama, subjek yang sama. Pasal apa? Ada senior kita yang keluar dia jadi bagus, ada yang keluar jadi tak bagus. Kalau nak kata cikgu ajar tak betul, kawan ni jadi elok. Kalau nak kata ada sebab masalah classroom atau facilities, kawan ni, senior ni jadi bagus. Hanya satu sahaja jawapan yang ada, yang orang tak boleh nak jawab, dan tapi itulah jawapannya. Apa dia? Untuk menentukan seseorang itu menjadi satu orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, maksudnya masyarakat, kampung, keluarga, semua,
bukan sahaja terletak pada IQ, memang IQ penting. Bukan terletak pada emosi dan jiwa yang besar, tetapi dia ada satu lagi nama dia. Itu ialah, dalam istilah bahasa Inggeris, dia panggil spiritual. Dalam bahasa agama, dia panggil iman. Sebab itu Nabi bagi tahu, tak akan berzina satu orang ketika mana dia berzina itu dia ada iman. Tak akan mencuri seseorang ketika mana dia mencuri itu dia ada iman. Tak akan buat sesuatu benda kotor seseorang, melainkan ketika mana dia buat itu dia ada iman, dia tak akan buat. So topik pendidikan dan Islam, paling asas dia nak bina adalah iman kepada Allah, Rasul, malaikat, Quran, hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Kalau makin pi sekolah makin tak percaya dengan Tuhan, makin pi sekolah makin tak tahu kata kita ada malaikat kiri kanan, makin pi sekolah rasa tak mau baca Quran, dah tinggal dah. Boleh jadi ada yang dah seminggu tak baca Quran, ada yang dah sebulan tak baca Quran. Nasib baik nak SPM dengan PMR ya baca Yasin. Betul tak saya nak sebut? Kalau makin kita duk buat, makin duk belajar, tiba-tiba kita rasa kita jauh daripada agama, akan ada something wrong dalam pendidikan kita.